Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya buat recording ni untuk gantikan kelas kita dan saya harap kamu dengar sebelum kamu dengarlah lecture sebelum kamu ambil quiz. Walaupun quiz tidak berkaitan dengan bab kali ni, tapi sebab kita ada sentuh di permulaan bab, mungkin mungkin ada atau mungkin tidak ada, tapi harap kamu ulang kajilah. So kita akan sambung lagi organizing and graphing data. Point 1 ni kalau kamu tengok dia ada banyak nombor, tetapi banyak nombor ni yang paling minimum adalah 18, yang paling maksimum adalah 37. Jadi jarak di antara 18 hingga ke 37 tu melibatkan banyak data. Jadi macam mana nak tetapkan adakah data ni discrete ataupun continuous? Okey, kalau untuk data yang jarak dia terlampau besar adalah lebih baik kamu gunakan continuous. Continuous di mana dia ada jarak data, contoh 20 sehingga 25, 26 sehingga 30. Ini continuous. Kalau discrete pula, macam ni kita nak tetapkan data tu discrete. Contoh macam ini, kita ada table 50 by 10 di mana data yang berulang adalah 4 jenis saja, J, F, SO dan SE. So kamu ada 4 ni saja yang sentiasa berulang-ulang dalam table untuk 50 pelajar ni. So kita boleh tetapkanlah untuk yang ini dia adalah discrete data. So kita tetapkan J berapa kali dia berulang, F berapa kali dia berulang, SO berapa kali berulang dan SE berapa kali berulang. Okey, saya ada sebut berkenaan dengan kekerapan. So kekerapan dalam bahasa Inggeris dia adalah frequency distribution. Kita juga akan belajar relative frequency and percentage distribution, graphical presentation of qualitative data. So kita akan belajar 3 ni lah. Okey, ni contoh satu table. Okey, dalam table ni kalau kamu tengok part kat sini, part kategori ni dia adalah kualitatif data kerana dia adalah dalam bentuk perkataan, dia bukan nombor. Jenis employment, jenis pekerjaan lah, sama ada orang ni bekerja dekat private company, dekat kerajaan, dekat kerajaan persekutuan, dekat kerajaan negeri. State ni kerajaan negeri, own business, maksudnya dia terlibat dalam bisnes persendirian. So yang ini adalah kualitatif. Dari segi kualitatifnya kita boleh tengok berapa frekuensi kekerapan. Contoh macam tadi table J, SE dengan SO tu, dia dalam bentuk perkataan. Jadi data dia adalah kualitatif data, kuali, bukan kuanti sebab dia bukan nombor. Tapi berapa kali dia berulang tu, ini akan jadi frekuensi lah untuk kekerapan data kualitatif ni berulang. So biasanya untuk frekuensi, untuk kekerapan ni summation dia kena 100% lah. Kalau kita buat dalam bentuk percentage, dia kena 100%. Kat sini sum ni bukan persen tau, sum ni adalah nombor. So kalau sum ataupun jumlah, dia tak semestinya 100, dia boleh jadi lebih pada 100. Tapi kalau kamu tukar dia dalam bentuk percentage, peratusan, dia mesti total number of student ni, contohnya 44 per 100, kamu akan dapat persen dia kat sini 0.44. Kamu tambah semua persen ni, dia mesti sama dengan 100%. Itu maksud dia. Okey, frequency distribution for qualitative data. Okey, kekerapan frequency distribution ni taburan kekerapan untuk kualitatif data. Dia akan nyatakan kategori dan berapa elemen yang sentiasa berulang dalam kategori itu. Okey, contoh soalan ni dia kata ada 30 pekerja dari syarikat besar yang dipilih. Okey, kita nak rekod respon daripada pekerja ni dari segi dia punya tahap stres dia. So kalau ada yang record below, ada yang record very, ada yang record somewhat ataupun none, tak ada lagi. Berapa orang yang jawab very? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adalah kerana jumlah frekuensi ni dia tidak akan melebihi jumlah keseluruhan frekuensi ni. Sebab tu dia tak boleh lebih daripada 1.
So harap kamu faham lah. Okey, dari segi peratusan, kalau dia kata dia bukan nak relative frequency, dia nak peratus relative frequency, kamu kena darab dia dengan 100%. Ataupun dia kata peratus, dia tak minta dia tak sebut pun perkataan relative frequency, dia nak minta peratus. Kamu tahu data tadi data kualitatif, kamu tahu dia nak kategori vary, dan kamu tahu dia nak percentage. So percentage kamu 10 bahagi dengan 30 darab dengan 100%. So macam itulah. Data ni dalam Excel 10, 14, 6, dan kamu boleh tekan bar chart. Untuk yang ini sama macam kita buat tadi lah. So apa yang kita kira tadi, ini jalan kira dia. Okey, sekarang ni kita nak buat graph. Kalau kita untuk yang ini, kalau kamu tak tahu, minta maklumkan saya balik dalam grup WhatsApp. Kita akan ulang kaji yang ini dalam Excel. Kalau kamu rasa dah tahu, tak perlu maklumkan kat saya lah. So saya assume kamu dah tahu. So kalau kamu tak tahu, maklumkan saya selepas kamu habis tengok recording ni lah. Okay, next. Okay, ini adalah contoh. Okay, graphical representation. Okay, cara lain selain daripada bar chart, kita juga boleh gunakan pie chart untuk tunjukkan kualitatif data. Kita dah ada percentage kan. Okay, kita dah ada relative frequency untuk setiap kategori ni. Kita tahu satu circle ni 360 degree. So kita darab 360 degree ni dengan relative frequency ni, kita akan dapat angle. Dapat angle ni yang bila kamu jumlahkan dia akan dapat balik 360. Ini secara manual lah. Kalau dalam Excel kamu boleh buat juga benda ni bila kamu tekan pie chart dalam fungsi pie chart dalam Excel. So kalau dikira macam ni, dia akan graphkan macam ni. So vary berapa, none berapa, somewhat berapa. So saya tak rasa nak bazirkan masa untuk yang ini, sebab yang ini memandangkan fungsi dah ada, kita akan buat cara ni. Dan sebenarnya kamu tahu bila sekarang kita dah ada fungsi untuk ni, bila kamu masukkan terus akan dapat. Okey, ini contoh kuantitatif, tadi kualitatif. Sekarang kita nak tengok kuantitatif data. Kuantitatif data ni adalah data yang melibatkan nombor. Dia boleh jadi continuous dan dia boleh jadi discrete. Untuk kuantitatif yang largest value 2000 tolak dengan 801 bahagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas ni. So maksud dia kat sini. So yang ini right, next. Okay, nak tengok kelas midpoint, lower limit tambah upper limit bahagi dengan 2. Nak tengok midpoint, nilai di tengah-tengah. Harap kamu faham lah. Jangan risau, saya akan bagi sedikit latihan lah untuk yang ini. Assignment. Okay, so class boundary macam tadi cakap macam mana nak tetapkan class boundary. Okay, kalau kamu tengok kat sini, class limit dia adalah 801, tetapi dia tetapkan class boundary ni kurang daripada 801 sebanyak 0.5. Maksudnya 800.5 sehingga 1005, dia lebihkan. Dia sebelah sini dia tolak 0.5, sebelah sini dia tambah 0.5. So ini adalah class boundary. Kenapa dia buat benda ni? Sebab dia nak pastikan pengiraan tu betul. Sebab kalau kamu tak tolak 0.5 dan tambah 0.5, kiraan kamu kat sini salah. Jadi kamu akan dapat 199. Salah lah sebenarnya, sebab kalau kamu kira dengan jari, contoh di antara 1 sehingga 3, kalau kamu kira 3 tolak 1 bahagi 2, 3 tolak 1, 2 bahagi 2, 1. Jadi kamu akan cakap kelas width tu 1 sahaja. Sebenarnya daripada 1 ke 3, dia bukan 1, 1, 2, 3. So dia sebenarnya 1, 2, 3. So dia sebenarnya width dia 3. So macam ni. Sama juga kat sini. Sebenarnya dia bukan 199, dia adalah 200. Nak dapatkan 200 tepat, kamu kena tolak 0.5 dan tambah 0.5. Okay. So data
penjualan penjualan iPod ni zaman dulu punya tau. Dia macam Walkman ataupun alat digital yang kamu gunakan untuk dengar lagu. Sekarang kita guna phone saja. Zaman dulu kita ada iPod, sekarang kita guna iPhone. Dulu sebelum iPhone ada, kita guna iPod. Okay, kenapa dia round it up? Dia round it up 4.8 ni jadi 5 sebab dia nak letak dalam kelas di mana dia boleh tetapkan jumlah jualan tu. Kekerapan jumlah jualan di antara purata 5 hingga 9, contohnya 10 hingga 14. So kalau dia letak dalam bentuk pointer, benda tu tak jelas. So dia akan menyusahkan orang tu nak tetapkan lah. So bergantung kepada jenis soalan. Untuk yang ini memang tak boleh pointer, dia kena nombor. So kena round it up. Kalau kamu nak cari relative frequency untuk kelas 5 hingga 9, so kamu ambil 3, bahagikan dia dengan 30, kamu akan dapat relative frequency dia. Kalau kat sini 0.1, so percentage kamu akan darab relative frequency ni dengan 100. Dia lebih kurang je. Okay, so bila darab dengan 100, dari segi percentage kamu akan dapat 10 lah. Okay, kalau kamu tengok kat sini, sebab dia gunakan sampai 3 titik perpuluhan, so dia 1.001. Sebenarnya yang ni tak boleh tau, yang ni tak boleh ada kat sini. So summation untuk relative frequency mestilah sama dengan 1 tepat. So yang ni tak boleh ambil lah. Dan summation pun kena sama dengan 100 sahaja, tak boleh ada yang kat depan ni. So kamu kena round it up. Yang ni akan jadi 1, yang ni akan jadi 100% lah. Okey, untuk group data ni, cara kita nak buat graf, kita akan kalau kita gunakan histogram, macam tadi bar. Tapi kalau untuk group data ni histogram. Kenapa kita gunakan histogram? Sebab data kita ni ada range 5 hingga 9. Bila 5 hingga 9, kita nak buat kekerapan tu, biasanya yang paling tinggi kekerapannya di antara yang tengah-tengah lah, nilai tengah-tengah. Sebab tu bila kita buat histogram macam ni, tapi tidak semestinya macam ni. Tidak semestinya kan, dan kita ada buat line ni. Cara lain, kita hanya tunjuk line ni sahaja. So contoh data yang dia dapat ni, ni macam normal frequency distribution. Kalau dia letak point kat tengah-tengah ni, dia sambungkan point untuk setiap bar ni, kamu akan dapat dia macam normal distribution. Cara lain untuk buat graph, okay, tadi kita buat so macam ni. So kita ambil nilai kat tengah-tengah tu, kita sambungkan dia, dan kita delete histogram tu, kita akan dapat dia dalam bentuk polygon. So itu salah satu cara yang lain lah. Okay, contoh ni data untuk BMI populasi rakyat Malaysia. So kita akan dapat normal distribution macam ni lah. Okay, kita tengok contoh soalan ni. Soalan ni agak intense. Saya harap kamu fokus sikit lah. Okay, dia sebenarnya adalah cukai. Cukai dekat negara US pada tahun 2009. So dia daripada 39 sen naik kepada $1, 1.006. Dia nak buat dia nak tengok jumlah cukai ni. Kalau tengok data ni, dia adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50 lah kan, 50 negeri. So dia rasa 6 cukup lah untuk ni. So dia bagi kepada 6 kelas, dia dapat 0.45 sen. Nak memudahkan kerja, kamu boleh round it up jadi 0.5. So 50 sen lah. So dia tetapkan lah, macam ni dia nak tetapkan. Kamu tak semestinya bermula dengan 1.08. Kamu boleh mulakan dia dengan 1. Macam kita tengok next graph ni, dia mula dengan 1. Dia tak start dengan 1.08 untuk memudahkan dia. So $1 hingga $1.50 sampailah $4. Sebab yang paling maksimum adalah 3.76. So within the range of $3.50 hingga $4. So bila dia tengok relative frequency ni, dari mula-mula dia dapat frekuensi.
Daripada frekuensi ni dia dapat relative frekuensi, sebab contoh 10 bahagi dengan 50 dapatlah 0.2 dan seterusnya. Bila kamu tambah, kamu akan dapat 1, dan dari segi percentage, kamu darabkan apa yang kamu dapat ni, darab dengan 100%, so kamu akan dapat persen juga percentage untuk data ni. So cuba buat Alright, next. So bila dia buat graph, dia akan dapat data macam ni. So bila kita ada data dalam bentuk graf, terutamanya data dari segi histogram. Kan histogram tadi saya kata kalau dia bentuk macam bukit, dia adalah normal distribution. Bentuk bukit ni dia adalah sebenarnya simetrik. Simetrik ni maksudnya sebab dalam data ni, okey, dekat sini kalau kamu bahagi dua, kiri dengan kanan, daripada jumlah keseluruhan data ni, maksudnya kamu ada banyak ni data, kamu ada banyak ni data, kamu bahagi dia di tengah-tengah, betul-betul kat tengah-tengah ni, kamu akan dapat sebelah kiri dan kanan sama. Dia boleh jadi juga dua bukit. Kalau dua ataupun empat bukit, bila kamu bahagikan dia di tengah-tengah, ni sebenarnya bell. So bahagikan dia di tengah-tengah, sebelah kiri dengan kanan sama. So saya harap kamu fahamlah apa maksud simetrik. Simetrik histogram ni kiri dengan kanan kena sama. Dia ada juga yang kita panggil skewed. Maksudnya dia lebih sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Skewed ni maksud dia meruncing. Dia macam turun. Kalau yang macam ni, dia skewed to the right ni, maksudnya yang ekor dia ni lagi panjang di sebelah kanan. Skewed to the right, ekor dia panjang sebelah kanan. Skewed to the left, ekor dia panjang sebelah kiri. Itu maksud kedua-dua graf ni lah sebenarnya. Ada juga satu graf dia panggil uniform, taburan yang sama lah. So uniform distribution ni, dalam data tu semua frekuensi dia sama. Maksudnya kat sini semua 5 untuk semua jenis data. Okay. So kat sini dah ada lah, kamu tengok symmetric single peak, symmetric double peak, skewed to the right, skewed to the left. So ni antara contoh dia. Okay, next kita akan belajar sikit tentang cumulative frequency distribution. Untuk cumulative frequency distribution ni, dia adalah total number of values that fall below the upper boundary of each class. Okey, macam ni kita nak tahu cumulative frequency ni, kita tengok teruslah contoh senang. Okey, contoh kamu ada jadual taburan kekerapan ataupun frequency distribution table macam ni. So tadi kita tahu frekuensi dia 3, 6, 8, 8, 5. Meningkat daripada 3 jadi 9, jadi 17, 25, 30. So OGIF ni adalah untuk percentage, kamu akan darab dia dengan 100. So kamu percentage yang kamu dapat tadi 0.1, 0.3, 0.5. Kebiasaan ni lah. Alright, satu yang saya nak cakap pasal cumulative frequency distribution ni, kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak buat graph dalam bentuk curve. Graph dalam bentuk curve ni kita panggil OGIF. OGIF ni biasanya kita nak tengok kekerapan data tu meningkat ke atau menurun. So macam yang tadi, kita tengok dia 67. So dia start dengan 0.1, 0.3, 0.67, 0.1, 0.3, 0.67 dan seterusnya lah. So itu sebab kenapa kita buat pengiraan cumulative frequency distribution. Okay, stem and leaf display ni sebenarnya dia adalah something yang good to know. Okay, stem and leaf display ni saya takkan terangkan untuk minggu ni lah. Kita akan untuk hari ni kita akan sambung yang ini.
notes untuk hari Khamis lah. So itu saja yang saya akan cover untuk hari ni, hari Isnin. Dan saya harap nanti untuk example 2.6 kamu upload cara kira kamu, tulis kat kertas, ambil gambar, upload dalam Padlet, dan saya akan tengoklah betul ke tidak. Nanti saya akan sediakan link. Okay, terima kasih semua.